Nabi SAW larang untuk duduk atas kubur. Bila larang duduk atas kubur, maksudnya kubur mana? Tu yang jadi dalam mana? Kawasan perkuburan. Jawab dah, kalau kita terjemuh kubur dengan kawasan perkuburan, jadi salah hukum. Sebab kubur tu kena kepada lubang. Tu lubang hak kita korek untuk tanam mayat. Yang ada di dalam dia tu mayat. Maka hak lubang tu dia panggil kubur. Bahasa Arab dia panggil tu kubur. Kalau kawasan perkuburan, kalau Nabi nak kata dilarang duduk di atas kubur, Nabi akan kata dilarang duduk di atas maqbarah. Lagu tu maqbarah isim makan kalau orang mengaji nahwu, maksudnya tempat perkuburan ataupun tanah perkuburan. Jadi Nabi ibarat kata dalam hadis, kata bukan Nabi kata dilarang duduk atas maqbarah, Nabi kata dilarang duduk atas kubur. Jadi ulama' dia tafsir kubur makna apa kubur, yakni lubang yang ada padanya mayat. Hak tu yang haram duduk tu. Bukan haram duduk di atas tanah perkuburan. Bukan. Tu kena faham. Dia kaedah dia, bila silap tasawur masalah, silap buat gambaran rupa masalah, hukum akan silap. Tu kalau orang mengaji ilmu mantik, ilmu otak, dia panggil ilmu tasawur, ilmu tasdik. Ilmu tasawur ni kita kenal benda dulu. Kita kena benar. Supaya kita buat misal dulu, kita nak hukum belangkah boleh makan ke tak, kena tahu dulu belangkah tu benda apa. Benda apa, dia jenis hidup di mana. Bila kita dah kenal nama belangkah macam tu, baru boleh jatuh hukum halal haram kau. Lepas tu orang tanya tupai misalnya, ataupun ambil hak biasa kita ni, ketam nyok. Orang kata ketam nyok boleh makan tak? Kata haram makan. Pasal apa? Dua alam. Dah nak tahu dulu ketam nyok tu benda apa. Ketam nyok satu spesies, jenis bangsa ikan. Bangsa ikan. Dalam mazhab Syafi'i, setiap benda hak hidup layak dia panggil ikan. Cuma lain nama. Hak ni panggil sotong, hak ni panggil ketam. Dalam mazhab Hanafi, ikan lain, ketam lain. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, ketam tak boleh makan, sotong tak boleh makan. Sebab Nabi kata halal ikan. Ikan je lah. Ikan poh ke, ikan jerung ke, tak kira, jenis ikan. Ketam tak boleh sebab ketam bukan ikan. Tu kenal benda, dia panggil kenal benda. Lepas tu mazhab ni terjemuh lagu tu, mazhab ni hurai benda lagu ni, dia tak sama pula. Lepas tu kadang-kadang dalam mazhab Hanafi halal, mazhab kita haram. Mazhab kita halal, mazhab Hanafi haram pula dah. Lagu tu masalah hukum. Boleh duduk atas kubur tak? Nak tahu dulu kubur tu benda apa. Kena tahu dulu, kubur ialah lubang yang ada padanya mayat, ataupun yang ada dalam dia tu mayat. Bila kambui ada mayat dalam tu nama kubur. Bila Nabi kata haram duduk atas kubur, kubur tu, kubur yang ada di bawah dia tu mayat, tu haram duduk. Lebih baik duduk di atas bara api, Nabi kata, daripada duduk di atas kubur. Maksudnya kubur ada padanya bawah dia tu mayat. Kalau tak boleh duduk di tanah perkuburan, dia tak main kubur, dia panggil maqbarah. Tu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tu maqabir kata plural, jamak daripada maqbarah. Maqbarah satu perkuburan, kalau maqabir banyak perkuburan. Tu contoh. Tu lubang tu terjemah pada kubur lah tu, terjemah pada kubur. Jadi hak nak kata sekurang-kurang kita nak tanam mayat tu di dalam satu lubang. Lubang mana? Lubang yang menegah ia lubang itu akan zohir. Zohir ni nyata ataupun terkeluar lah, bahasa mudah kata, menegah daripada zohir, bau pecah-pecah mayat itu. Jadi takat mana kubur kita nak korek, sekadar bila kita tanam dia tu, kita kambui dia, bau dia tu tak keluar. Paling kurang takat tu. Jadi dalam tera mana tak kira. Tak kira, dalam banyak sikit pun tak kira. Tera ni tengok pada uruf tempat adat, tengok pada adat. Kalau 2 kaki baru keluar lagi, boleh keluar lagi. 3 kaki boleh keluar, boleh lagi. 4 kaki tak keluar dah, tak apa, takat tu lepas dah. Maknanya jangkat lah 4 kaki. 4 kaki ni maknanya 1 hasta 2 kaki. 2 kaki.
dua kaki ujung lepas sini dua kaki. Lepas tu 4 kaki, 2 hasta. 2 hasta tak apa dah. Contoh. Kalau 4 hasta tu duk bau lagi mayat tak boleh tu. Dan meneguh ia kubur tadi ni akan dibongkar oleh binatang buah. Kita tengok tanam tera tu kalau binatang dia boleh korek tak lagi. Kalau binatang boleh korek maka tak boleh, kena dalamkan lagi. Tu kena bagi dalam lagi. Sebab tu sunat kita perdalam. Tu masalah secara asah hukum yang kata sekurang-kurang nak tanam mayat. Bermula yang akmalnya, yang terlebih sempurna nak tanam mayat tu, iaitu diluaskan kuburnya, peluahlah sikit. Dan di dalam akan dia kadar seperkunjungan. Situ dia tulis dia tulis payah nak baca tu. Sebab dia asalnya kebanyakan kitab dia tulis ada huruf kaf lagi tu, seperkunjungan. Berapa banyak tu seperkunjungan tu, iaitu yang kalau kita buat misal seperkunjungan ni, setengah ulama kata 4 hasta setengah tu seperkunjungan. 4 hasta setengah kaki ke lutut 1 hasta, lutut ke pinggang 1 hasta, 2 dah. Pinggang ke tengkok 1 hasta. Lepas tu pinggang ke dada, ke tengkok ni pinggang ke tengkok. Tuhan buat elok dah tu. Kaki sampai lutut sama, siku dengan ujung jari. Lepas tu ni 2 hasta, 3 hasta. Lepas tu 4 hasta. Cuma pala pendek sikit 4 hasta ni dia start dari sini takat ni. Lepas tu setengah tambah setengah hasta, tambah je tu. 4 hasta setengah takat tu. Tu yang kata duduk dalam kubur enggak terang tu. Lepas tu dasar ni kita berdiri dia pergi darat duduk sini. Dalam tu, dalam. Sunat dia lagu tu. Sunat dalam tu. 4 hasta setengah mudah-mudah kata. Tapi tengok orang yang pertengahan lah, bukan orang terlalu tinggi macam maklik tak boleh. Maklik dia lebih 4 hasta tu. Kalau mayat budak pun tak kira. Kena dalam juga. Sunat lah. Sebaiknya didalamkan. 4 hasta boleh dah kalau 4 hasta. Tapi lah payah ni 4 hasta banyak takat dada, takat tengkok. Kalau takat tengkok ni 3 hasta 3 hasta. Tapi mayat tak bau dah tak apa lah. Cuma takut binatang korek. Tapi zakat lah tak ada lah sejarah binatang korek tempat kita ni. Tikui tu, lepas tu kena dalam. Tikui dia korek, bukan dia korek daripada atas darat kubur tu. Dia korek main ikut tepi, main ikut pagar kau pada korek. Tikui duk makan banyak, tak apa tu lah. Sebab tu yang kena dalam tu. Kalau dalam-dalam sangat tikui tak korek dah. Kalau dalam sangat abang kat mereka gitu hampa main korek mampu dah. Rupa asal setengah dan hampa nak dalam sangat hampa main korek. Tu tak boleh abang kesengak gitu. Boleh dalam tapi penat dah upah. Kalau upah korek 150 ready 200. Nak lagi dalam ya buat 300 contohnya lah. Habis. Dan berliang lahat itu afdal daripada syakin. Ada setengah tu dia baca syikin, liang syikin. Ada yang baca syakin. Lagu mana syakin ni? Muka surat 30 cara tanam mayat, bukan rukun semayang mayat. Cara-cara tanam mayat. Baik. Kita selalu liang lahat ni gimana kita tahu? Sudah bawah orang buat kita dalam semua air bawah liang syakin dia ada tu mencang dia tak ada anda tu kalau ada tu dia lahat ke syakin dia tak ada anda tu. Dia afdalnya sama ada lahat ataupun syakin.
Ada setengah baca syakin, ada baca syikin. Kalau lahat ni kita korek petok dulu. Dah korek petok baru tebuk sebelah. Tebuk belah mana? Kiblat belah sana. Tebuk belah ni kanan. Belah nak ada kiblat asal budak kata. Sebab lagi dia tebuk tu kadar lepas mayat. Elok mayat masuk belakang dia tu sama dengan dinding tanah. Sini kita korek. Pak lekat mayat, dinding tanah dia sama. Lepas tu ambil papan, toklah kayu ke puasa, tanah kau kita timbun-timbun bagi lekat dulu tak. Lepas tu bawa kamu. Tu kalau liang lahat. Kalau tak boleh, sebab apa? Tanah runtuh. Contoh tanah runtuh. Pasal. Maka turun darjat kedua sunat dengan liang syikin. Liang syikin pak segi juga. Cuma buat parit. Buat parit, korek tengah tu, mayat seluk masuk tu. Lepas tu ambil papan sekeping katuk. Dulu semua tanah lagu tu dulu. Law ni ya, sebab dia susah. Susah tak susah kalau belajar buat jadi. Kalau belajar buat tu jadi, tapi dah tak belajar jadi ni. Sebab apa? Sebabnya nak keluar daripada khilaf. Syekh Romli kata haram tanam selain daripada dua cara ni. Kalau kecuali darurah. Darurah macam tadi katalah, contoh kalau dia buat ke tepi tanah reban, kalau dia belah ke tengah ayak tembok. Jadi tok mayat ternaik. Tok mayat ternaik. Jadi nak buat ke mana? Tubuhan dah. Tapi lah ni jarang nak jumpa tanah kubur lagu tu. Kebanyakan tanah kubur lah payah tembok ayak. Dia ke mana pun dekat kemah ayak dia akan kurang. Dia akan turun sampai 2/3 daripada kebiasaan ayak hujan turun. Bila ayak hujan tu ayak bumi kurang. Bila ayak bumi kurang, ayak bawah perut pun kurang. Bila kurang tu yang tak ada tembok dulu korek pergi tak mana pun dulu. Dia ayak akan tembok di bawah perut bumi. Bila tak banyak dah ayak. Bukit tak ada, tak tahan. Dia pun taruh bukit kan. Bila taruh akak tak ada pegang ayak. Bila akak tak ada, bumi bawah tak ada ayak. Dia keluar-keluar pergi laut semua gitu. Jadi bila orang panggil apa, bila tak ada darurah apa-apa, kena balik pada asal, sama ada buat lahat kot tepi ataupun syikin, buat tebuk kot balik tengah. Balik tengah. Sebab apa? Narai pendapat yang kata haram tanam melainkan daripada dua cara ni. Tapi kita dah terbiasa dah tanam pakai randa. Jadi nampak yang tak ada apa, padahal tak bagus tu. Bukan tak bagus ke mana, kalau bahjat tak apalah, kalau tak bahjat tak payah. Dia kata tu boleh lah kata nak wasiat, boleh lah wasiat. Kau mana pun papan tu repuk juga. Papan tu kapuk juga. Dia kalau papan tu kita ambil contoh misal barangkali yang tak boleh tak. Papan tu dia bukannya bubuh padat dalam kandang tanah. Kan? Papan dia buat tanah seluk belah belakangnya. Lepas tu ambil pelutuk katuk. Dalam kandang tu kosong ke penuh? Kosong. Papan tu dia akan mendap, dia akan pecah. Bila dia pecah, tanah turun mayat dia akan teralih. Tu dia panggil hikmat dia tu. Sebab apa yang tak boleh dengan kandang tu? Bila tanah kita tok lagu tu kapit rapat tanah dengan tanah. Tak kita misal papan sekeping ni duk mayat duk lagu tu bawah papan. Papan ni repuk pun tak apa, papan ni peh. Dia dah memang tanah pegang dah duk miring. Kalau kata kita buh liang lahat pek bagi kat tepi tu, bagi kat tepi ni. Tanah juga, tanah dengan tanah juga papan sekepingnya. Kalau papan ni repuk pun tanah duk dalam belakang dia dah. Beza dengan randa dia kosong dalam. Bila kosong dia reput reban tu mayat sekali. Tu tak apa sedap randa. Sebab dia nak mayat tu hadap kiblat, tapi cuma zon lah, kita sengkau kuat kata insya-Allah lah mayat tak boleh. Itulah. Tapi kalau nyata kata mayat boleh, wajib korek balik. Selama belum reput mayat. Kalau misal 3 hari mayat tak reput lagi, maka 3 hari tu kena korek balik. Kena korek kena betul balik mayat. Tapi bila nyata kata ahli khibrah ni orang yang pandai buat kubur, dia tahu kata misal 7 hari mayat dah mula pecah mata, dia tak ingat kitab apa bah, dia ahli khibrah dia sebut dalam kitab ni mayat mula-mula dia pecah mata dulu, dia benda yang paling cayak dia akan pecah dulu, mata paling cayak.
paling lembek dia akan bengkok kat pom. Ulat kan keluar ni sebab otak ada dalam. Otak ni dah berulat. Jadi ulat keluar banyak mata, hidung, mulut. Bau apa semua keluar kot ni dulu. Lepas tu bau perut pecah. Perut dia akan melembung. Pum, dah meletup. Bila meletup tu kata cacing hak dalam tanah jarak keliling 1 kilometer semua boleh bau. Pasal tu dia halau tu. Dia apa bau lah, kita tak bau. Tu munasabah waktu tu dulu biasa agak pesan tu dekat apa orang perempuan ke apa. Pesan kata nanti abang mati ingat tanam tu dua ni, syikin ataupun lahak. Kena wasiat. Sebab kita dah terbiasa dengan rana. Jadi kita tak mau pergi beralih daripada kiblat. Tak mau nak pergi beralih dari kiblat. Waktu tu boleh. Boleh lah bagi pesan. Ngaji lah. Tak apa, bulan peti. Peti tak kan ada hak jenis randa, bukan randa jenis peti mayat tu, hak besi tu, mati tu. Bulan tu pergi sana, papan dah lapik bawah belakang mayat. Papan hak sekeping nak tinis tahan mayat tu kan. Duduk bawah mayat dah tu, tak ipi, turun mayat saja. Turun mayat saja, tok mayat. Lepas tu tok papan sekeping tu. Kalau belah jitra kebanyakan belah pida apa, pida tak pasti, belah jitra banyak buat daun ni lagi. Sebab saya pergi 2-3 kali dah mayat-mayat sana. Tak payah. Tak payah kena. Dah wasiat dah. Jimat pun jimat. Tapi hak tu itifak ulama lah kata betul. Kalau macam kita guna randa, hak tu khilaf. Sekarang kata haram. Tak ada masalah lah. Ibnu Hajar kata tak apa. Tapi tak sedap aduk lah, tak mudah dah. Walaupun kita dah lepas dalam kubur pun, sebab cara dia kena nak pakai randa juga boleh, tapi dalam randa tu kena padat tanah. Dia tak boleh buah sakat nak tahan belakang, tak boleh. Sebab dia mayat, dia tanah dia akan mampat. Bila kita ditanam dia akan beruk. Sebab tu dalam kitab Tazkirah Al-Qutubi dia kata semua anak Adam akan dihimpit. Kok mana pun mesti akan dihimpit, kecuali Nabi-Nabi dan Rasul saja kubur ni patut himpit. Hak lain kita semua himpit. Cuma bila dosa banyak dia akan himpit sampai berselang busuk. Orang dosa sikit dia himpit sikit. Himpit tetap kena. Himpitan kubur pasti kena. Jadi orang kata apa, bila kita duduk dalam keadaan randa kosong, dia himpit tu dia takut teralih. Tapi tak apalah, benda dah lepas dalam tu kita zon kuat sengkau kita kata tak ada masalah lah. Tapi kita dah tahu ni, jadi tak apa sedap boleh kita mula buat lagu tu, boleh lama-lama orang ikut kita boleh pahala. Kata lagi 30 tahun 40 tahun orang duk tiru, depa ni hak start mengaji ni, depa ni semua pakat depa tu mula liang syikin liang lahak ni sampai keluar 30 tahun dah dirantau panjang semua tak buat dah kanda. Allah, kita duduk dalam kubur pahala besar. Tu untung tu. Pahala besar. Orang akan cari. Siapa ada pesan jangan buat randa. Orang akan cari, orang akan tanya ustaz tu, bertanya ustaz ni. Bertanya dia pun akan cari-cari. Woi, kena elok. Boleh buat siap ni. Tak sungguh. Memang. Lepas tu kat mak ayah saya pesan. So buat ke tu. Hak tu yang paling terbaik sekali. Lahak ataupun syikin, hak tu memang kita insya-Allah tak berubah dah nak kiblat. Kecuali Allah kehendak lagu lain tu, tu cerita lain lah. Tu kalau jika kerah bumi lah. Jika kerah bumi, bumi tanah kerah, buat liang lahak tu lebih baik sebab dia tak untuh. Dan jika gembur tanah gembur, jika gembur maka afdal syikin daripada lahak ataupun liang syakin daripada lahak. Syakin tu belah tengah. Jadi tak ada lah istilah randa. Dalam ni dia tak tulis lah randa, sebab zaman ni lagi lah tak ada. Zaman lagu ni orang guna titik lahak atau syakin ni. Asal tanah kita kerah dah. Kerah kan. Bawah tu kerah kan. Kerah tu. Atas je basah, bawah kerah dah. Dulu basah dulu. Kalau kerah lah ni. Kalau kerah, kalau tu kata kalau atas pasir pun boleh ya, selok tengah buat parit. Duk miring tu. Boleh tak? Tak pernah tengok. Kalau orang parit tak saya tengok. Biasa tengok. Belah KL saya dah buat. Rendah tu tengok. Dia belah tengah. Tak tahu jalan. Itu dia tengok.
Belah dulu biasa sekali tengok mayat belah Kuala Lumpur. Dia belah, dia buat parit tengah, buah papan yang sekeping. Haji Tera dia buat tu, ada agak buat tu. Belah Citra, hak tu Haji Tera bukan lahat tengok Syikin. Kita nak ayam kita nak. Kalau blok buah buat ada ayam. Kalau blok atas ni 40 ni ayam orang. Berapa kali korek tak ada ayak dah ni. Hari tu yang jadi ayak tu pasal musim hujan. Dia pasal kalau musim hujan memang tak boleh buat apa tu. Lepas tu kalau buat tu boleh lah kita cam mati musim kemarau. Dah ayam kurang. Dia ayak tu pun dia tak teruk ayak tu pun. Boleh timur. Boleh timur kan. Dia lama-lama dia kering tu kan. Boleh lah kita pakat-pakat pesan wasiat boleh ni. Tu wasiat tu wajib tunai tu. Kalau kita balik pesan dekat waris kan, kata abang mati nanti hang tanam sama liang Syikin ataupun liang lahat, hang pesan bila kita mati waris wajib tunai. Ada kita ni. Apa malam ni? Malam ni tak boleh pesan sama boleh lah. Kelak kata dulu. Allah. Tak apa ni. Hantu new APS dah apa dia tak sedia ah. Orang kata ni APS dah 300 bunyi tau. Bila nak mati tanya tu lah. Maka liang lahat iaitu digali di bawah rusuk. Rusuk kubur pada pihak kiblat. Tu kata liang lahat. Kita korek kau balik rusuk. Rusuk ni balik ngiring siring kata siring dia panggil ngiring balik tepi tepi rusuk kubur tu korek tu pok ni mayat tempek katuk papan. Kita mati pun alhamdulillah boleh pahala lagi. Tada lulus maknanya lepas barang yang mayat di dalamnya. Agak celih mayat lah. Dan syakin tu iaitu digali pada pertengahan kubur seperti parit. Dia kata tu gali tengah-tengah panjang tu macam parit, ada lulus celuih barang yang baring mayat di dalamnya juga. Takat tu lah kalau korek tengah tu buah papan tak ada lah serabut nak upah mahal-mahal. Ni randa pun beratus nak buat, kena hak kayu elok sikit ke mahal lagi. Opuk itu dalam tu. Dan wajib dibaringkan mayat itu di dalam keduanya, dalam Syikin ataupun lahat tu lah. Bagi baring tak boleh tanam berdiri. Sebab ada orang tanam berdiri, antaranya amalan orang Syiah dia ada tanam berdiri pun ada. Baring tu atas ni rusuk kanan. Sunat baring atas rusuk kanan. Kalau terbaring atas rusuk kiri hukum dia makruh dan tak wajib gali balik lah. Syarat dia nak hadap kiblat lah. Sunat atas rusuk kanan. Dan wajib memperhadap akan muka mayat tadi dan dada mayat kepada kiblat. Ni kata tadi tu, kalau kita sedang tadi tanam membelakangkan kiblat, wajib korek balik. Tak korek berdosa besar. Kena korek balik. Kemudian ditutup akan keduanya, hak lubang tadi itulah, lubang Syikin ataupun lahat tadi ni tutup dengan papan atau lainnya lain daripada papan. Ikutlah pelepoh kau. Kalau tak ada papan, ambil pelepoh nyok ke apa kau, tindih pelepoh tu tahan dengan tanah tu, kambus tu. Dan dikambus akan kuburnya itu dengan tanah. Dan sunat membaca talqin. Apa makna talqin? Artinya mengajar akan mayat. Kemudian daripada sempurna tanamnya, ni ulama jumhur kata sunat kita talqin. Walaupun ada setengah amalan Wahabi dia kata tak sunat, bid'ah lah tu, bik dia lah. Tu ulama besar-besar kata sunat, kita turut ulama hak besar-besar sudah. Lepas tu mayat mana hak kita nak talqin? Mayat yang akil baligh, walaupun dia tu mati syahid, sunat kita talqin. Adapun mayat budak dengan orang gila tak sunat. Hak mati tu budak bawah umur lagi, tak baligh lagi, walaupun umur 7 tahun tapi tak baligh lagi, tak sunat talqin. Orang gila tak sunat talqin sebab depa ni tak kena mengenal dengan soal kubur. Sebab depa bukan taklif, depa bukan mukallaf. Mereka pakai mati tu syurga lah untuk mereka. Cuma tafsirnya atas masalah orang gila. Orang gila tengok punca gila sebab apa?
Seolah-olah bila start ada gila tu seolah dia mati. Jadi tengoklah dia mati tu bila sebab apa? Gila sebab apa? Kalau gila sebab diri sendiri tu kira mati, seolah-olah mati buruk lah tu. Tapi pendek katanya, kalau hak gila asal tu tak payah dah. Tak payah dah. Ada pun hak gila pada pertengahan, dia kena tanya kat dalam kubur, tapi kadar umur dia tak kat mana tu sebelum dia jadi gila, tu dia kena tanya. Tu kelebihan pula orang gila, orang yang kurang akal, dia panggil kelebihan besar Tuhan bagi kot tu. Walaupun atas dunia kita nampak lekeh lah, adik beranak, anak beranak buang, adik beradik buang, buang kalau gila-gila. Kalau jenis tak ada otak, kita tak akal, tak ada, tak arti cakap apa tak faham, setengah-setengah keluarga dia buang. Dia tak baca khairat nanti jadi sebab syurga dia mudah masuk tu. Tu buat sana kita sabar dia boleh pahala besar. Baik, dan habis talqin hak maklum tu lah, habis itu. Tambihun, ni satu penjagaan, ada masalah. Dan satu penjagaan dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi segala lelaki-laki dan makruh bagi perempuan. Tu. Jadi masalah orang lelaki sunat sunat ziarah kubur, ijma' ulama sepakat. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Adalah aku dulu ni aku pernah larang kamu ziarah kubur, maka hari ni ziarahlah kubur. Sebab apa? Masa tu zaman dulu jahiliah, orang duk ziarah kubur tu depa duk beramal dengan niyahah, berbiji sabak ataupun meratap. Depa pergi duk rengau kubur, siapa orang kafir duk buat lah jenis upah, siap ada upah je tu, pakai baju dia duk tepi mayat. Lepas tu awak mati dia pergi tukar baju, keluar anyir mabuk apa semua. Tu dia amalan orang jahiliah. Sebab tu dulu Nabi larang, sebab depa masuk kubur, depa duk rengau kubur, depa duk cakap-cakap di atas kubur. Dia cakap-cakap kubur, Nabi marah. Lepas tu bila Islam depa dah faham elok, baru Nabi suruh ziarah. Tu sunat. Ada pun salah orang perempuan makruh ni selama kita nak kata mana, selama dia tak menangis ataupun dia tak tinggi suara, tak meratap. Tu menangis rasa meratap. Selama dia tak meratap dan dia tak meninggikan suara. Kalau dia meratap ataupun dia meninggikan suara, hukum dia haram ziarah. Tak boleh. Allah, kadang-kadang kita tengok air raya ke, masuk kubur, dia lupa kubur apa, cakap lah, adik kubur apa, kubur apa, dia dokah ingat tu kubur apa, sana sak, dia dokah, tak boleh tu. Haram. Air raya pula tu, pagi-pagi pergi ziarah, matahari pun duduk naik, dia pakai baju raya dah pukul 7.30 tu, pukul 8 sebelum air raya dia pergi ziarah siap-siap. Lepas tu pakai baju raya jenis baju jarang-jarang. Kita duk baca Yasin, duk hadap ke muka mayat ni mayat duk mengiring kiblat, kita duduk depan mayat tu, dia pergi duduk depan kita, matahari naik belah lu, suluh perempuan baju jarang tu, sini Yasin. Tak habis Yasin, duduk Yasin tu 14 kali. Baju jarang dan jadi dah cerita dia tu, pasal pengalaman dah, tapi tak adalah tengok lama pun, tertengok je lah. Tu jadi fitnah banyak. Sebab tu syarak larang tu buat perempuan dia teruk nak jaga. Dah passion sama Allah, tambah-tambah laki mati perempuan pergi kubur, tak boleh, haram. Dia duduk dalam iddah, dia kena berkabung 4 bulan 10 hari, tak boleh pergi mana kecuali darurah ataupun syiddatul hajah, bersangatan hajat tak apa, rasa saja tak boleh. Hatta ziarah kubur mayat untuk laki tak boleh. Tu sunat makruh bagi perempuan, makruh perempuan. Dan sunat memberi salam atas mereka itu, atas ahli kubur lah, dengan kata orang hak ziarah tu,
Ni antara beberapa sirah lah cara-cara. Assalamu ala ahli dari minal muslimina wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Ada setengah riwayat la lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Sekarang kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ahlad dar ataupun diyar. Kalau diyar ni banyak perkampungan. Banyak perkampungan. Ahlad dar, ahli perkampungan. Assalamualaikum ahlad dari qaumil mu'minin. Ada yang baca lagu tu pun ada. Selalu kita mudah-mudah payah baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kalau ada mak ayah kita kubur tu, bagi salam khusus dulu. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum mak dalam hak Melayu. Kalau assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi, tu bagi hak Arab nampak sedap sikit bahasa depa, bahasa Arab dalam kubur. Lepas tu baru assalamualaikum ya ahlad diyar ataupun assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita tak ingat lah hak panjang tu. Tu cara dia. kubur dah mayat kenal kita. Hak mana dia kenal kita masa hidup, dia kenal dalam kubur. Adapun masalah dia tak, masa hidup tak ada jumpa kita, tak pernah kenal kita, tu ulama dulu khilaf. Kata kebanyakan ulama kata dia tak kenal. Dia tak kenal kita. Hak dia kenal, orang kenal kita, dia akan kenal juga dalam kubur. Maknanya bila kita pergi, dia tahulah. Kita pergi kubur member ke apa ke. Assalamualaikum, misal Zaid, Assalamualaikum Zaid. Dia duduk kubur, dia jawab lah Waalaikumsalam. Tapi Tuhan tak payah dengar. Kalau kita dengar, kita mati pula. Itu yang ulama sebut. Apa nak jadi kalau kita dengar apa hak berlaku dalam kubur? Jawab dia ulama kata kita mati. Kerana kita tak tertanggung. Yang tak dengar dua saja, jin dan manusia. Yang lain daripada jin manusia semua boleh dengar. Binatang, ayam, itik semua mereka dengar apa berlaku dalam kubur. Dan sunat bagi kita yang hidup membanyak membaca doa dan bersedekah dan bagai-bagai kebajikan lah. Lepas tu hadiahkan pahalanya kepada segala mayat qarabat. Qarabat ni orang dekat, orang hampir kita, keluarga misalnya. Qarabat kita dah lain, yang lain daripada keluarga kita, misalnya kawan-kawan. Bayan pada kata lainnya daripada segala muslim, orang Islam lain lah, mudah-mudah kata kawan-kawan ke, jiran kita ke, jiran tetangga tu. Banyak sedekah niat pahala. Buat depa kita boleh pahala, dia pun boleh pahala dengan sebab kita sedekah bagi pihak dia. Sebab apa dia suruh banyak berdoa sedekah bagi pahala tu? Kerana sekalian mereka itu ahli kubur tu sangatlah berhajat kepada doa orang yang hidup. Ingat tu, kita buat apa atas dunia, ingat kita akan dapat habuan sama macam kita buat kat orang masa kita hidup. Kalau atas dunia kita berkira berdoa untuk orang mati, Allah akan jadikan hati manusia akan berkira kita juga pahala kita mati. Na'udzubillah min zalik. Tu jangan berkira. Tu kita berdoa pas mayang buat misalnya, tak apa imam baca doa ni kalau kita seorang-seorang, ataupun buat pahala sedekah. Oh, dalam kubur Allah tak boleh. Dia panggil satu pahala. Kalau misal pahala tu kita buat, misal lah kata siapa seduit cukup pakai, dia punca sama ada dia tu nak jadi kebaikan dalam kubur ke buruk dalam kubur tu. Dengan sedih tu ya, kadang-kadang orang duk kita duk kata apa, sekupang tak cukup 1,000. Lagu tu dalam kubur pun hak jahat 1,000. Misalnya hak baik 999, tak cukup sekupang, nak pakai sekupang lagi ni. Lepas tu balik anak cucu siapa tak main ziarah, tak main baca Quran, tak main berdoa, ataupun tak buat sedekah bagi pihak si mati. Allah duk panggil kelui. Itu barak tu. Ingat tu, dia nak jadi kita ringan sedekah ataupun buat kebajikan bagi pihak si mati. Cara dia ingat kalau kita mati lah, tu cara dia. Jangan ingat kita duduk lagi. Ingat kalau kita mati lagu mana. Baik. Demikianlah yang sebut akan dia daripada hadis Nabi SAW. Dalam hadis banyak sebut tu cerita lagu mana orang dalam kubur sangat-sangat berhajat pada doa kita. Doa lah. Terus ada buat guna aku pun kawan baik. Terus lah tu buat lain. Kita baik jahat tu amalan kita. Tu amalan kita. Ni hak amal untuk pahala orang lain ni. Untuk mak pak misalnya.
Lepas tu kita buat makan ke, buat makan, nak baca Quran tak lancar, baca qul huwallah boleh, Fatihah boleh, baca Fatihah 3 kali setiap malam misalnya. Aku sedekahkan pahala Fatihah ni bagi ibu bapa aku misalnya. Buat gitu ya. Kalau adik-beradik, cara adik-beradik, aku sedekah niat atas bacaan aku ni, aku sedekahkan pahala bagi adik-beradik aku. Sebut nama kau, lagi bagus. Habis babu zakah. Ni nak masuk bab menyatakan zakat. Dekat dulu kita tengok kitab yang kedua. Kitab Penawar Berjati. Muka apa ni? 19. Oh, tajuk baru. Penawar bagi hati, muka surat 19. Kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faslun, ini satu fasal. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Dia himpun sekali dua. Sebab apa dia anggota ni hampir dekat-dekat ya huraian. Pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Kira ni 7 anggota habislah ni. Kalau kita habis ni, habislah 7 anggota hak yang wajib kita kena jaga. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, apa ia? 2 tangan 2 kaki itulah menjadi bagi engkau. Menjadi akan 2 tangan dan 2 kaki kerana beberapa manfaat, kebaikan, faedah. Adalah guna, kita panggil guna. Manfaat ni pun kita panggil guna. Ada guna ke tak ada guna? Ada manfaat ke tak? Tu Melayu kata manfaat, memberi guna. Guna tu yang bangsa akhirat, yang jenis akhirat. Dan yang bangsa dunia, hak jenis bangsa dunia. Maka ada pun segala manfaat akhirat. Kaki tangan hak kita dapat Allah bagi ni, hak jenis habuan bagi akhirat ke mana? Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Kebajikan, tak boleh kata kebaikan. Misalnya seperti berjalan kepada masjid, tu misal kaki. Dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, atau ilmu beri guna, sebab dia kaitlah manfaat. Kerana ada ilmu tak ada manfaat. Tu Nabi ajak kita, Allah marzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiban mubarakan fi. Tu minta ilmu yang ada manfaat, ilmu hak beri guna. Dan berjalan kepada tempat perang sabil, tu misal kaki lagi tu. Perang li'ala'iddin, nak meninggikan agama Allah, daripada perang sabil. Dan tempat mengerja haji dan umrah, pergi buat haji buat umrah mau pakai kaki tu, tawah sa'i, jalan pergi tempat niat Allah, tu semua kerja teruk-teruk. Tapi tak apa, ada habuan akhirat. Dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim. Rahim ni kasih sayang, silaturahim itulah. Dia tengok orang yang rajin hubung rahim ni umur panjang. Nabi pun perintah sil arhamakum, hubunglah akan rahim-rahim kamu. Nabi perintah. Sebab apa? Kerana menghubungkan rahim itu memanjangkan umur kamu. Tu dia panggil, kalau mengaji qada tu qada ta'alluq. Qada mubram. Atau lagi satu qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni qada mubram ni hak Allah tetap pasti begitu, tak boleh ubah dah. Misal Allah tetap dah kita mesti mati, buatlah apa pun mesti akan mati. Qada mu'allaq ni Tuhan kait, Tuhan buat gantung. Gantung lagu mana? Kalau misal Zaid ni aku tentu kalau dia rajin hubung silaturahim, aku matikan dia umur 80. Kalau dia malas hubung silaturahim, aku matikan dia umur 70 misal. Tu dia panggil qada mu'allaq. Tuhan gantungkan sesuatu dengan satu perkara. Hakikat Tuhan tahu dah Zaid ni akan mati bila, semua tu Tuhan tahu dah. Dia akan mati 70 ataupun 80. Tapi bentuk cara dia nak mati bila tu Tuhan buat ta'liq, buat gantung dengan sesuatu perkara. Tu dia panggil qada mu'allaq, dia panggil. Tu hubung silaturahim ni dia boleh panjang umur.
Bila panjang umur ni dia akan lagi sihat lah, dia cepat sihat badan. Pergi ziarah adik-beradik, cari adik-beradik, termasuk umur rahim juga. Senang lama kita pergi ziarah kubur. Kita dengar kata ni Tok Wahang, Tok Nek Hang dulu asal kampung sekian-sekian. Kita pergi cari-cari ada kubur, pergi ziarah kubur, doa dia. Tu boleh panjang umur. Panjang umur. Dan lainnya, dan lain daripada hak tersebut, apa? Daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Tu kalau ibadat jenis kaki lah. Ni masalah tangan pula. Dan misal seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Tangan di sini antaranya boleh makna kuasa, boleh makna tangan betul. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Nabi kata bila kamu nampak benda tak baik, maka ubahlah dengan tangan. Seorang ulama kata ai fal yughayyir bi qudratihi. Dengan kekuasaan, dia ada kuasa. Masuk tu. Cuma lama kata tak, tangan betul. Contoh macam anak dia buat benda tak elok, kita pergi tampak, kita pergi rotan. Tak ni lah, tak bagi mudarat lah maksudnya. Tampak kepala bau ke apa ke. Tu boleh dengan tangan. Dan menulis akan ilmu, kita duk tulis nota lah apalah tu boleh pahala akhirat tu. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh, tu musyafahah. Kita main musyafahah, berjabat tangan dengan orang baik. Dan yang lain daripadanya lah, daripada tersebut, daripada segala ibadat yang dikerjakan daripada dua tangan. Misal bagi sedekah, kita ambil duit bagi sedekah. Kita bicik kaki mak ayah misalnya, bicik kaki isteri ataupun suami misalnya, tu lengah bicik, tu boleh pahala tu. Banyak cara nak buat amal ni. Tu balik hak buat amal akhirat. Dan adapun segala manfaat kegunaan dunia pula, kaki tangan hak guna kau balik dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda. Tengok, kita bahasa mudah, kerja. Tapi jagalah maksud manfaat dunia ni bukan maksud tak ada kena-mengena dengan akhirat. Dia rupa dunia tapi ada panggung. Sebab kita orang Islam, apa kita buat tak lepas sama ada benda wajib, sunat, makruh, haram, harus. Walaupun kerja rupa dunia. Tu orang kata lagu ni, ustaz tak apalah duk mengajar orang boleh pahala duk baca kitab, kami kerja kelang, pahala tak mana. Tu dia tak faham. Kalau kita kata misal, hang kerja kelang pasal apa, hampir kerja pasal apa? Sebab cari rezeki. Anak jamu siapa? Jamu anak bini. Hukum jamu anak bini apa dia? Wajib. Masuk wajib ke mana? Kalau tak jamu, tak bagi nafkah, hukum dia berdosa. Kalau saya bagi nafkah, maknanya dapat pahala. Jadi kerja hang buat tu juga hukum dia sama seperti maksud. Maksudnya apa? Jamu bagi nafkah nak bini wajib, kerja tu bertukar jadi wajib. Daripada 7 pagi sampai 4 petang hang kerja, boleh pahala wajib. Maknanya boleh pahala sebab dia masuk hukum wajib. Kalau orang mengaji usul fiqh, dia panggil apa? Lil wasail hukmul maqasid. Tangga tu hukum dia sama dengan maksud. Macam tu. Sebab tu orang yang musafir, tujuan tu maksiat. Dalam musafir tu panggil maksiat dah, tak boleh jamak qasar dah. Dia pergi nak tengok dandut misalnya di Kuala Lumpur. Dandut tu maksiat. Bila dandut tu maksiat, perjalanan tu pun dikira maksiat dah. Kita tahu mana maksiat lagi, aku duduk atas motor naik atas highway, bukan aku buat dosa apa pun. Dia panggil wasail, wasilah. Tangga dia perjalanan, maksud dia dandut, maka hukum tu haram. Hak wasilah ikut sekali hukum dia. Kecuali dia buat maksiat di dalam safar tu lain. Dia musafir kan maksiat pada musafir. Lagi satu dia panggil maksiat di dalam musafir, tu lain hukum. Maksudnya dia nak pergi kenduri, celah-celah tu dia buat dosa dalam perjalanan. Tu lain lah, tu tak apa, dia jamak pasal lagi. Dosa lah. Tapi bukan niat dia asal pergi buat maksiat. Itu contoh. Lagu tu masalah kerja ni kita rupa kerja kelang sekalipun, tapi kerana nak tuntutan syarak sebelah nak bini belah ibu bapa hak susah, maka dapat pahala juga kita kerja walaupun rupa kerja kelang. Orang ingat baca kitab lagu ni, tengok dalam kitab Ta'limul Muta'allim, apa dia nakah antara riwayat sebut kata berapa banyak pekerjaan akhirat pada zahir tapi dikira pekerjaan dunia di akhirat. Berapa banyak pekerjaan dunia di pekerjaan rupa dunia
pada zahir, tapi dikira akhirat, masa lepas di akhirat nanti. Maksud dia ke mana? Dia ni mengajak kita baca Quran tapi sombong. Dia berasa dia lebih pandai, orang lain hina lah apa semua, ke akhirat dikira dosa. Walaupun rupa akhirat. Hak ni tak, dia ingat ajar dunia tapi boleh pahala akhirat kerana niat dah betul. Kalau niat tak betul tak ada lah. Tu. Dan segala tujuan. Lepas tu kerja tu pula Nabi kek pula, sebaik-baik kerja adalah sebaik-baik pendapatan hak didapatkan dengan tangan dia sendiri. Nabi puji orang cari rezeki dengan usaha dua tangan dia. Maksudnya dia boleh usaha sendiri, bukan dengan jalan makan upah lah. Siapa orang menego, siapa orang cucuk tanam, hak tu untung sikit. Dia punya kerja dia tu lebih afdal sikit, sebab dia tak ada kait dengan orang. Hak ni tak, dia bersangkut dengan orang payah. Sebab apa sangkut orang payah? Kadang-kadang dia bagi gaji kat kita daripada duit yang haram, tapi kita tak tahu. Jadi makan tu dia ada kesan walaupun kita tak berdosa. Beza dengan kita buat kerja sendiri tu, betul kita tahu dah duit tu main daripada jualan yang halal. Si jual beli tu halal. Tu tengoklah pula. Segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, bahaya. Misalnya seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buah, harimau main lari, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menangkam ia orang tu akan dikau. Orang nak serang kita tahan dia dengan tangan. Itu semua boleh pahala, tak boleh biar buatlah apa pun tak boleh. Habis. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki. Wallahu a'lam. Tanda situ. Cukuplah. Yang tak balarak. Subhanakallah. Allah a'lam. Malah ni dia tak boleh tulis tajuk. Tak lah siapa. Baik, Alhamdulillah. Baik, jumpa lagi semua. Terima kasih sama-sama ramai. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Terima kasih rezeki. Jazakumullah khair. Tak tahu lah sebab apa ni tak boleh. Ya. Alah. Esok ada kuliah subuh esok, insya-Allah. Kita taqribul ikhwan, kuliah subuh esok kita tauhid. Saya off dulu. Sama-sama.